recording akan saya beri kepada pihak PTSS dan akan di-share kepada semua dan kepada yang request lah selepas sesi ini selesai. So untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan kepada Cik Nur Azizah untuk mulakan sesi kita pada petang ini. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum, selamat petang semua. Sebelum saya share saya punya skrin, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Azizah binti Abdul Rashid, akan mengajar tentang kelas notebook, assignment dan grades untuk sesi petang. Okey, saya akan share saya punya skrin terlebih dahulu. Okey. Tuan-puan dapat lihat saya punya skrin. Okey. So saya akan mulakan pergi kepada Teams. Saya akan pergi ke saya punya kelas, iaitu Bahasa Melayu untuk subjek Bahasa Melayu dan ke General. Okey. Kalau tuan-puan dapat lihat dekat bahagian di skrin sekarang ni, ini adalah bahagian post di mana tempat pensyarah dan pelajar berkomunikasi. So sebagai contoh untuk pensyarah create assignment untuk tugasan kepada pelajar, so semua akan di display di bahagian post. Okay. So kita start dengan assignment. So tuan-puan boleh pergi ke tab dan klik pada assignment tab. Dan kalau tuan-puan dapat lihat dekat sini saya ada 2 draft dan saya dah assign beberapa assignment dan quiz. Okay. So kalau tuan-puan nak create assignment, tuan-puan klik pada button create. Dan kalau tuan-puan dapat lihat dekat sini ada 2 option. Satu quiz dan yang kedua adalah assignment. So sekarang kita akan ke assignment terlebih dahulu. Okay, tuan-puan dah klik. So dekat sini kalau tuan-puan dapat lihat, kita perlu letak title untuk assignment kita. Okay, contoh saya letak assignment 12 dan instruction bila dan untuk add resources ni sebagai contoh tuan-puan boleh letak scenario ataupun soalan assignment. Okay. So saya akan klik pada add resources. Okay. Kalau tuan-puan dapat lihat di sebelah kiri saya ada beberapa option untuk tuan-puan upload ataupun create tuan-puan punya file ataupun untuk soalan lah. So kalau dekat OneDrive, tuan-puan boleh pilih mana-mana soalan yang tuan-puan dah upload di OneDrive ataupun di kelas notebook. Yang ini saya akan tunjuk selepas saya create kelas notebook, tapi dekat sini saya tunjukkan terlebih dahulu. Okay. So saya dah create satu section untuk assignment dan saya dah create satu soalan assignment dekat sini. Tapi kita untuk yang pertama ni saya nak gunakan new file. Tak lupa juga tuan-puan boleh upload daripada tuan-puan punya device. Okey, klik pada new file dan saya akan pilih Word document. Tuan-puan namakan dulu dokumen tuan dan puan. Saya tadi assignment 12. So saya klik attach. Okey. Dekat sini tuan-puan dah create satu file nama assignment 12. So kalau tuan-puan nak isi content, tuan-puan just klik pada assignment 12. Dan dekat sebelah kanan ni tuan-puan ada nampak edit document. Dan untuk kali ni saya akan pilih edit in browser. Tuan-puan juga boleh edit dekat dalam desktop app. So kalau edit in browser, dia akan edit di dalam Microsoft Teams. So tak perlu kita buka apps. So sebagai contoh, dan apa-apa. Okay. So saya dah siap.
So kalau tuan-puan dapat lihat status dekat title ni assignment 12, file ni dah di save. Dia akan automatic save walaupun kita edit, dan dia akan save semula. Okay. Dia ada status saving. Okey. Lepas selesai, tuan-puan boleh close dokumen ni. Okey. Untuk point saya akan letak 30, ataupun tuan-puan nak letak add rubric, so klik je pada add rubric. Okey, kalau tuan-puan dah ada rubric, tuan-puan boleh upload, ataupun tuan-puan boleh klik new rubric. So dekat sini tuan-puan boleh letak title, description, kriteria ni tuan-puan boleh letak kriteria setiap tajuk yang di atas ni. Okey, untuk saya tak nak guna add rubric, saya nak guna point sahaja. Okey. So saya guna sebagai 30 markah untuk assignment 12. Okey, kalau tuan-puan dapat lihat di bawah point kita ada assign to. Dekat sini tuan-puan boleh pilih beberapa teams ataupun beberapa subjek. Saya boleh pilih untuk saya hantar, saya post di dalam Math, Bio dan Math semester 1. Ataupun kalau tuan-puan dapat lihat dekat bawah ni, dia akan tulis 4 classes. So dia dah select 4 kelas untuk hantar lah. Untuk hantar assignment ni ke dalam setiap team di atas ni. So sekarang saya tak nak, saya nak letak pada bahasa Melayu sahaja untuk semua student. Okey. Okey, untuk due date, kalau tuan-puan dapat lihat, hari ini 17, so due date saya nak buat 18 hari bulan, dan jam saya nak tukar kepada 3 petang. Okey. So kalau tuan-puan dapat lihat dekat bawah ni, dia kata assignment akan post immediately. Untuk siapa yang hantar lambat pun dibenarkan. So kalau tuan-puan nak nak strict untuk hanya pukul 3 saja pelajar boleh hantar. So tuan-puan klik pada edit. So dekat sini tuan-puan dapat lihat untuk close date ni, tuan-puan letak dia akan automatic sama dengan due date. So tuan-puan hanya perlu klik pada close date. Ataupun kalau tuan-puan nak schedule tuan-puan punya assignment pun, tuan-puan boleh klik pada schedule dan schedule pada pukul berapa tuan-puan nak post tuan-puan punya assignment. Okay, untuk kali ni saya nak tak nak bagi pelajar hantar lambat lah. So last tarikh waktu terakhir pukul 3 petang sahaja. So saya klik done. So dekat sini dah late turn in dah tak dibenarkan. Okey, selepas saya dah selesai isi title, instruction, dah ada soalan, dah ada letak markah, dan dah ada due date, dah ada waktu. Okey, kita klik assign. Okey. So dekat sini kalau tuan-puan pergi ke post tab. Okey. Sebentar ya. Sekejap, saya pergi balik. Assignment 12. Assignment 12. Saya refresh. Saya pergi ke post. Okey. Assignment 12 saya dah post dan dia akan automatic post di bahagian post lah. So sekarang saya akan buka interface account sebagai pelajar. Okay. So saya pergi balik semula. So saya pergi pada bahasa Melayu. Saya pergi ke post. Dan kalau tuan-puan dapat lihat, assignment ada assignment 12. So kalau pelajar nak jawab dan view assignment, pelajar perlu klik pada view assignment. Hello? Okay.
Okay, so pelajar dah tekan, dia akan keluar interface untuk jawab soalan assignment 12. So kalau tuan-puan dapat lihat dekat sini, due date dia ada tomorrow pukul 3 petang dan close pun pada pukul 3 petang esok. So pelajar boleh klik pada assignment, reference materials. Dan pelajar boleh lihat soalan assignment, tapi untuk pelajar memang tak boleh edit soalan ni. Tuan-puan, dia tak ada option untuk edit, hanya option untuk open sahaja. So lepas selesai saya baca soalan, saya tutup soalan. Sebentar. Sorry, rasa internet saya slow. Sebab tu saya tak boleh tutup saya punya file assignment. Okay, saya pergi balik. Saya pergi balik kepada assignment. Sorry. Saya pergi balik semula. Saya klik view. So, okay, saya dah baca tadi soalan. Dan saya nak jawab soalan assignment 12. So, saya hanya klik pada my work, add work. So dekat sini sama juga, pelajar boleh add file, dokumen di dalam OneDrive ataupun upload daripada device. So sekarang saya nak gunakan new file. So saya akan pilih Word. So saya akan tulis assignment. Okay, saya klik attach. So tadi hanya create nama file. So sekarang kita akan pergi kepada assignment 12 ni, kita klik saja. Okey. Kalau tuan-puan dapat lihat belah kanan saya ada edit document, tuan-puan klik dan untuk saya akan pilih edit in browser. So, okay, jawapan saya soalan 1 apa? So saya akan bagi jawapan. Okay. Contoh jawapan saya. Okay, so saya dah pastikan dah save, dia akan auto save dan just klik close. Okay, so dah selesai, saya hanya hantar. So student hanya hantar je lah. So status dah, so kita dah hantar. So sekarang saya akan buka semula ID pensyarah. Okay. Kalau tuan-puan dapat lihat, kalau tuan-puan nak lihat status sama ada pelajar dah jawab, hanya review ataupun tak jawab langsung ataupun tak tengok langsung soalan ni, tuan-puan boleh klik pada assignment ataupun tuan-puan boleh klik pada view assignment saja. So saya nak klik pada assignment. So saya akan pergi ke assignment 12. Okey, kalau tuan-puan dapat lihat dekat status kat sini, Joni sahaja yang dah hantar. So kalau tuan-puan nak mark dia assignment, tuan-puan boleh klik pada turn in saja. Okey, kalau kat sini tuan-puan dapat lihat jawapan Joni. Okey. So kalau tuan-puan nak edit pun boleh, sebab untuk pelajar tak boleh edit soalan assignment, tapi pensyarah boleh edit jawapan pelajar. So saya klik pada edit. Sebagai contoh, saya nak komen kat sini. So saya letak ataupun saya boleh
letak feedback saya, komen saya di bahagian feedback sahaja. So mungkin saya bagi markah dia 25 saja. So dekat sini adalah ruangan markah. Lepas tuan-puan dah lihat semua jawapan pelajar, so tuan-puan hanya klik return. Okay. So dah letak markah tuan-puan 25/30. So klik close. So dekat sini tuan-puan dah tak nampak nama Joni. Sebab Joni dah kita bagi markah. So kita klik pada tab graded. So dekat sini Joni dah kita dah bagi markah 25/30 markah. Okey. So seterusnya tapi untuk assignment saya akan tunjuk lagi satu contoh. Sebagai contoh saya pergi ke kelas notebook. Untuk step create kelas notebook saya akan ajar sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu saya tunjuk contoh saya dahulu. So dekat sini saya dah create section untuk assignment. Mungkin option kedua tuan-puan boleh klik right click new page dan saya letak assignment. So saya tulis sorry. Contoh saya buat soalan dan dah automatic save, so just synchronize kan. So kita kat sini tuan-puan dapat lihat saya dah create assignment 13. Okay. So kalau tuan-puan nak ambil balik soalan assignment daripada kelas notebook, tuan-puan pergi ke assignment tab. Okay, sama juga tuan-puan klik button create. So tuan-puan pilih assignment. So dekat sini tuan-puan pilih type title untuk assignment. Add resources, klik resources dan tuan-puan pergi ke kelas notebook. Okey, dan tuan-puan pergi ke content library. Dan saya dah ada buat section untuk assignment, saya klik assignment dan saya klik assignment 13 dan saya hanya attach sahaja. So dekat sini kalau assignment ni dia ada pelajar ada 4 je section dia. Mungkin boleh letak kat kelas note. Okey, dan done. Okey, so point saya letak 20. So saya assign kepada bahasa Melayu kepada semua student dan tarikh dia due date 18 esok dan saya buat sama juga pukul 3 petang dan yang ini saya akan allow tapi saya tukar pukul 11.59 malam. So saya klik. So dia punya second chance untuk hantar 18 Jun pukul 11.59 malam. So saya klik assign. Okay. So assignment 13 dah di create. So saya akan pergi ke account pelajar. Okay. So saya akan pergi ke team semula dan pergi ke bahagian post. Okay. So assignment 13 dan dia akan dapat notification kat bahagian kanan bawah saya ni. Okay, so saya klik view assignment dan dekat sini boleh klik saja. Okay.
So dekat sini pelajar boleh edit. So saya buat jawapan warna 3, kat sini baru jawapan betul 4. So saya dah selesai, saya tunggu dia save dan saya close dan saya klik turn in. Jadinya untuk assignment ni dia akan simpan di dalam kelas notebook pelajar di dalam section note, dan jawapannya memang akan ada sekali dengan soalan. So pelajar tak perlu nak buka tengok soalan dahulu dan baru create a new file. Okay. So saya akan pergi ke pensyarah, interface pensyarah, dan saya klik, saya refresh terlebih dahulu. Dan saya klik assignment 13. Okay. Dan kalau tuan-puan dapat lihat Sherman Johnny dah hantar. So saya klik je pada turn ini. Okay. Kalau tuan-puan dapat lihat dekat sini, saya boleh edit juga di bahagian pensyarah. Sebab pensyarah memang boleh edit untuk setiap file yang pensyarah upload di ruang kelas notebook ataupun di assignment. So sebagai contoh, jawapan ni salah. So mungkin tuan-puan nak highlight. So tuan-puan boleh highlight. Ataupun tuan-puan pakai tab nak komen. So tuan-puan boleh pilih dan klik pada color pen. So mungkin saya buat tanda right. Ataupun saya kata boleh tulis good, boleh tulis komen lah. Tuan-puan boleh komen apa-apa saja dalam ni menggunakan draw. Ataupun tuan-puan boleh gunakan feedback juga. So kat sini satu salah, mungkin saya bagi dalam 10 saja maka. So saya klik return. Okay, so dah return, kita close saja. So sama juga nama Johnny dah tak ada sebab Johnny kita dah bagi markah. So markah dia dah 10/20. Okay, so seterusnya kita akan ke untuk quiz. Untuk quiz kita ada dua cara, sama juga macam assignment. Kita klik je pada icon assignment dekat belah kiri ni di bawah tips. Okay, kita klik. So tuan-puan boleh pilih kelas, tuan-puan boleh klik next. Sama juga, dia akan ke tab assignment. So tuan-puan nak create quiz. Ini senarai quiz yang saya dah buat. Dan kalau tuan-puan tak ada quiz lagi, tuan-puan boleh klik new form. So dia akan display interface untuk form, ataupun tuan-puan boleh type sebelum tuan-puan pergi ke quiz, tuan-puan boleh ke link yang saya type ni, forms.office.com. So dia sama juga, dia akan interface dia memang tak berubah pun, sama je. So saya pilih satu. So saya akan klik new quiz. So dekat quiz ni, title dia mungkin quiz 13. So dekat description, tuan-puan boleh letak description ataupun tuan-puan boleh letak gambar. Okay. So cara untuk letak soalan, tuan-puan klik add new. Tuan-puan boleh buat pilihan sama ada nak letak soalan pilihan jawapan ataupun teks. So untuk soalan pertama saya buat pilihan. So class 3. Okay. So jawapan 1, 2, 3. So saya tambah lagi 4, tambah lagi 1, 5. So dekat sini saya ada 4 pilihan jawapan. Untuk jawapan yang betul, tuan-puan boleh klik pada tanda ikon tanda right ni.
correct answer. So tuan-puan klik saja. Ataupun kalau tuan-puan dapat lihat dia ada komen dekat sini. So tuan-puan mungkin boleh letak jawapan namakan saya copy je jawapan, saya klik pada komen, saya paste saja. So, saya paste saja. Okey. Okay, selesai. Dah selesai. Ni untuk ruangan komen. So dah selesai. Saya pergi ke bahagian bawah ni, tuan-puan letak point. Berapa point markah untuk soalan pertama? Letak 4 sahaja. Dan pelajar perlu jawab soalan. Semua soalan. Dan soalan kedua, saya akan berikan contoh untuk teks. So dekat sini saya dah bagi soalan. So saya akan letak jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah, okay, sebagai contoh saya buat biru. So untuk jawapan dia, kalau tuan-puan ada lebih daripada satu jawapan, tuan-puan boleh tambah saja jawapan ataupun untuk satu jawapan saya letak satu je lah. Satu. So dekat sini maka tuan-puan boleh letak berapa tuan-puan markah kedua. Okay. Dan dia akan auto on required untuk markah ni, untuk soalan ni. Okay. So dah selesai, saya dah selesai semua soalan. Saya boleh preview saya punya quiz. So ni adalah interface untuk quiz 13. Okay. Dan nanti akan sudah perlu klik button submit untuk submit. So kat sini dia akan nyatakan 2 point untuk soalan kedua dan 4 markah untuk soalan pertama. So tuan-puan just klik back. Untuk tema, tuan-puan boleh letak tema. Dekat sebelah kanan ni ada banyak tema, tuan-puan boleh pilih. Contoh saya pilih yang ni. Dan kita pergi ke more form setting. 3 dot button ni, 3 dot ni, so klik pada setting. Okay, so dekat sini kalau tuan-puan dapat lihat, pelajar boleh tengok result dia selepas dia jawab soalan, ataupun tuan-puan boleh pelajar dah enablekan untuk pelajar tak boleh tengok result dia. Okay. So saya akan pilih pelajar boleh review lah semua soalan. So dekat sini siapa yang boleh fill form ni, kita akan buat any people in my organisation, ataupun tuan-puan boleh pilih anyone yang ada link. So dekat sini tuan-puan boleh shuffle soalan supaya kedudukan soalan tu tak sama setiap pelajar. Dan okay, tu saja. Okay. Kalau tuan-puan klik pada share, tuan-puan boleh copy link untuk paste, mungkin share kepada pelajar, ataupun tuan-puan hanya tutup sahaja. Okay. Tuan-puan klik pada create quiz. Okay. So quiz yang kita dah buat tadi, saya dah buat tadi, ada dekat sini. So saya hanya pilih dan klik next. Okay, sama dia dah akan auto generate untuk title, instruction. Okay, so jumlah markah 6 markah sahaja. So saya assign kepada bahasa Melayu, ataupun tuan-puan boleh pilih lebih dari satu kelas. Okay, so untuk due date saya nak straight. Saya hari ni kita dah pukul 3:06. So saya nak buat hari ni juga. Pukul 3:06. Mungkin kita buat setengah jam. Okay. So kat sini kalau tuan-puan dapat lihat, dia jarak masa ni adalah setengah jam.
So saya pilih 3,5. So saya klik button assign. Okay. So sebentar. So assignment quiz 13 dah ada. Due date dia adalah esok. So saya pergi ke akaun pelajar. Sebentar. Okay. Kalau tuan-puan dapat lihat dekat sini, kita pergi ke tips ataupun pelajar boleh pergi ke bahagian assignment. Klik pada tab assignment, boleh klik pada bahasa Melayu, next. So sama juga. Dia akan display ada satu assignment yang perlu dijawab dan due date adalah hari ini. So due date dia pukul 3:30 petang. So saya klik je. So Joni akan jawablah soalan ni. Kita klik pada quiz. Okay, so saya akan jawab. Jawapan dia, saya buat 4. Yang ni saya buat. Saya dah selesai jawab. So saya klik submit. So boleh view result. So dia akan tulis jawapan dia adalah 5. So kat sini komen ni function dia macam mana? Kalau soalan tu pelajar jawab salah, dia akan bagi tahu jawapan yang betul di kat sini. Okay. Dan kita so saya jawapan dua-dua saya salah. So saya klik close. So saya dapat kosong markah lah untuk quiz 13. Okay. So, saya dah selesai dekat sini. Kita pergi ke pensyarah semula. Sebentar. Okay. So ni adalah interface pensyarah, akaun pensyarah iaitu Kara. So dekat sini kita pergi ke Teams. Kita pergi ke assignment dan tuan-puan klik pada quiz 13. Okay, so kalau tuan-puan dapat lihat, Joni dah turn in, dah hantar, dah selesai jawab quiz 13. Okay. So tuan-puan dapat lihat berapa markah soalan mana yang Joni salah. So dua-dua Joni salah. So kalau tuan-puan ada beberapa pelajar yang jawab soalan, so tuan-puan dapat lihatlah list dekat sini. Ada list nama pelajar. Atau tuan-puan boleh klik pada ke kiri ataupun ikon untuk ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. So tuan-puan juga boleh review soalan. So sebelum tu saya nak tunjuk dekat sini ada time to complete. So berapa minit, berapa masa yang diambil oleh Joni untuk jawab soalan. So saya klik pada question. So dekat sini kalau tengok dapat jawapan dia salah. So saya klik lagi kat sini. So saya tengok jawapan dia bersalah. Berapa orang yang respon? Hanya seorang sahaja iaitu Joni. So saya klik close. So saya klik So saya dah review, saya dah settle. Okay. Selesai. So sekarang kita akan tengok kepada grade. Grades ni akan display semua markah assignment. Tuan-puan just klik pada grades. So kalau tuan-puan dapat lihat dekat sini, okey, daripada assignment 11, assignment 12, 13, S1, quiz, semua dah ada markah. Okay. Jadi, so dekat sini tuan-puan juga boleh export ke Excel. Okay. So dekat sini adalah markah sebentar. So ni adalah point. So kat sini 10/20.
So tuan-puan mungkin boleh delete lah yang untuk bahagian point. Okay. So kalau tuan-puan nak save, tuan-puan boleh save. Saya tak nak save changes. Okay. So the last one, kita akan pergi ke class notebook. Okay. Kalau tuan-puan dapat lihat, kat sini kelas notebook yang saya dah create, dia akan untuk interface untuk welcome page. Dan kalau tuan-puan dapat lihat, untuk collaboration space, pelajar dan pensyarah boleh edit. Untuk konten hanya pensyarah boleh edit dan pelajar hanya boleh read sahaja. Dan pensyarah dapat lihat semua pelajar, semua kelas notebook pelajar. So dapat lihat handout, homework, quiz, class note. Okay. So macam mana tuan-puan nak dapat kelas notebook? So saya tunjuk contoh, saya akan create satu Teams. So saya akan pilih kelas. Saya buat so description, kalau saya tak nak letak pun tak apa. Saya klik next. Okay, so saya masukkan nama Joni. Saya masukkan nama pelajar dalam tim saya. Okay, so saya dah add. So saya hanya close. Okay, so dekat sini tuan-puan pergi ke kelas notebook. Okay, ni adalah interface untuk kelas notebook selepas tuan-puan create Teams. So untuk kelas, so dia akan interface untuk kelas notebook adalah macam ni. So tuan-puan just klik set up one notebook class notebook. Dan untuk ni memang kita akan pilih, biasanya kita akan pilih notebook class, blank notebook. Okay, ni saya ada cakap sebentar tadi. Untuk collaboration space, pelajar dan pensyarah boleh edit content. Tapi untuk content library, hanya pensyarah boleh edit dan student hanya boleh view sahaja. Dan untuk student notebook, teacher boleh lihat semua pelajar punya student notebook dan teacher juga boleh edit. Tapi untuk student dia boleh review kelas notebook masing-masing sahaja. Untuk kawan-kawan pun dia tak boleh lihat notebook. So saya akan klik next. Okay. Dekat sini kalau tuan-puan dapat lihat, by default kita ada 4 section saja. So sebagai contoh tadi saya ada letakkan section untuk assignment. So saya akan letak section untuk assignment. Ataupun kalau tuan-puan tak nak guna file untuk upload ataupun create new file untuk create assignment, tak apa. Tapi untuk kali ni saya nak ada section untuk assignment. So saya hanya klik button create. So kelas notebook saya akan dia akan ready lah dalam masa beberapa saat. Okay. So kelas notebook dah ready. So kalau tuan-puan nak buka ke navigation, tuan-puan just klik pada open navigation panel. So dekat sini kita ada welcome page. Dan kalau tuan-puan dapat lihat, dekat sini kita ada collaboration space dan content library. Dan kita boleh view semua notebook pelajar. So saya ada 5.
1, 2, 3, 4 dan 5. Saya tambah assignment. Okey. So, saya boleh lihat semua pelajar saya punya nota, homework. Okay, so saya nak, kat sini saya nak create satu dekat content library, saya nak create satu lagi section. So section kalau saya nak create a new section, so saya right click sahaja dekat, sebentar ya. So dekat sini, dekat bawah content library, saya hanya right click dan saya pilih new section. Ataupun tuan-puan boleh tukar color untuk using the content. Okay. So saya right click, saya klik ke new section. Okay, so section untuk assignment dah ada. So dekat sini tuan-puan dapat lihat untitled page. Kalau tuan-puan nak letak nama, just letak sebagai contoh assignment 1. Okay. So dia akan replace dekat sini assignment 1, ataupun kalau tuan-puan nak tambah lagi page yang baru, tuan-puan right click pada new page dan sama juga. Tuan-puan just title assignment 2. Okay. So untuk sini kalau tuan-puan dapat lihat, kalau tuan-puan nak tukar color, so tuan-puan boleh right click section color. So saya nak pilih purple. So dia akan jadi purple dekat sini. Okay. So selesai untuk sebentar saya isi konten dahulu. Di bawah. So dia akan automatic save. Okay. So saya dah letak di dalam assignment 1. Okay. So sekarang kita akan tengok interface pelajar. Kita pakai akaun pelajar, iaitu Johnny. So kita pergi kepada Teams. So dekat sini saya ada Teams nama English. Nama kelas saya adalah English SEM 1. So saya pergi kepada General. So saya pergi kepada kelas notebook. Sebentar, dia akan create juga satu kelas notebook. Okay, so ini adalah kelas notebook untuk pelajar. Okay, so kita pergi, jom. Sebentar ya. Okay, so tadi saya ada letak konten dalam, letak assignment dalam content library. So saya klik. So dekat sini ada assignment. So dekat sini saya memang tak boleh edit langsung untuk bahagian content library. Tapi untuk collaboration space, saya boleh edit. Saya boleh edit dokumen. So saya juga boleh lihat saya punya kelas notebook saya sahaja, tak ada nama kawan-kawan dekat sini. So dekat sini kalau tuan-puan dapat lihat, so kita ada section untuk assignment, homework, quiz, kelas notebook dan handout. Okay, so tuan-puan sama juga pelajar boleh delete, add page yang baru. Okay. So saya selesai dekat sini. Kalau pelajar pergi pun pelajar dapat lihat dekat sini. This section is read only. Memang tak boleh edit lah bahagian content library. Okay. Dan akhir sekali kita akan pergi kepada bahagian file. Dan saya akan letak akaun bersebelahan. Okey. Bentar saya edit sikit. Okey, kalau tuan-puan dapat lihat belah kiri saya adalah akaun Johnny dan belah kanan saya adalah akaun
Adele. So saya kecilkan sedikit. Saya kecilkan sedikit. Okay. So dekat sini saya pergi theme semula. Saya pergi general. Okay. Saya pergi theme, saya pergi general. Okay. So kita pergi ke file. General. Saya akan pergi ke file. Sama. Okay. Kalau tuan-puan dapat lihat belah kiri saya ni, akaun pelajar iaitu Johnny. Kalau tuan-puan dapat lihat ada ikon, kalau tuan-puan pergi dekat ikon ni, dia ada tulis read only. So apa-apa material yang ada di dalam class material, pelajar hanya boleh baca, buka, download sahaja. Tapi pelajar tak boleh edit. Tapi kalau untuk pensyarah, pensyarah boleh edit, delete dalam class material. So sebagai contoh, saya Kara ni tersalah create dokumen ataupun upload dokumen dalam di bahagian luar, iaitu di general. So, saya refresh untuk Johnny. Saya pergi kepada file untuk Johnny. Ni bukan theme dia. Saya akan pergi ke English. Saya akan pergi ke file. So dekat sini tuan-tuan dapat lihat topik 1 apa dah baru je create oleh pensyarah iaitu Kara. So dekat sini kalau tuan-tuan dapat lihat, kalau saya tulis okay. So dekat sini saya dah edit file. So saya Johnny pula dah nampak file ni dekat dalam general. So dia pun klik file ni untuk tengok konten. So dekat sini kalau tuan-puan dapat lihat, Johnny dia boleh edit. Dekat sini kalau tuan-puan di bahagian kiri saya untuk Johnny, dia boleh lihat siapa yang tengah edit ataupun tengah open dokumen ni. Kalau tuan-puan pergi je pada ikon dekat sisi ni, dia akan tunjuk Kara tengah buka dokumen yang sama. Okay. So dekat mana cursor Sarah dekat bahagian testing. So kalau saya ubah tu, dan dekat bahagian kalau tuan-puan dapat lihat belah kanan saya pun dia akan ubah juga. So topik 12 dan Kara pun dapat lihat siapa yang ada dekat dalam file yang sama. So dia dapat lihat Johnny ada dekat page 1. So go to reaction, tapi sebab kita nampak, so cursor pergi je bahagian warna hijau dan nampak Johnny ada dekat barisan dekat bahagian topik 12. Okey. Sebab tu kalau untuk konten yang pensyarah tak nak bagi pelajar edit, tuan-puan, saya buka Kara semula. So kita close, tuan-puan perlu letak di dalam class material. So sebagai contoh, tuan-puan dah terupload di bahagian topik 1 ni dekat bahagian general. So tuan-puan hanya klik, tuan-puan pergi ke show action, 3 titik ni, tuan-puan pergi je untuk show action, pergi kepada move. So tuan-puan klik je pada folder class material.
dan klik move. Sebab kenapa tak boleh, sebab Joni tengah buka lagi file yang sama. So kita akan tutup dulu file Joni. Okey. Okey. So kita kepada user Kara iaitu pensyarah. So kita buat sekali lagi. Show action. Kita klik move. Kita klik for the class materials. Dan kita klik pada move. So dekat sini satu file topic 1 tu dah move. So kita klik pada class material. So dekat sini tuan-puan dapat lihat ada topic 1. Dokumen topic 1. So kita pergi kepada Joni pelajar. Okay. So kita akan refresh dahulu. So dekat sini saya akan pergi ke English General. Pergi ke file dan saya akan pergi ke class material. So kalau Joni buka, kat sini pun dia dah ada ikon read only sahaja. So saya akan klik. So saya tak boleh edit pun dokumen ni. Saya boleh view je. Okay, so saya close saja. Okay. So saya rasa untuk topik sesi 3 ni saya dah terangkan semua. Tuan-puan ada soalan tak? Kalau ada soalan, tuan-puan boleh unmute dan tanya kepada saya ataupun tulis di ruangan chat. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya akan serahkan kepada Encik Nazron. Okey. Okey, Puan boleh unmute untuk tanya saya, Puan Farizah. Sebentar ya Puan, saya tak dengar. Okey. Dengar? Tak. Sebentar saya baca dekat. Okey, untuk QR code akan share sebentar lagi. So, tak ada soalan dari tuan-puan? Kalau ada yang tak jelas, tuan-puan boleh tanya. Okey. So, saya serahkan kepada Encik Nazran untuk beri QR code untuk sesi ketiga. Pada semua peserta clear? Ada apa-apa soalan tak? Okey ke? So saya akan setiap pelajar perlu create email Microsoft. Okey, untuk pelajar untuk sepatutnya dalam setiap institusi, contohlah seperti yang dalam PTSS ni, sepatutnya pelajar dah ada dibekalkan sekali dengan license M365A3 for student. Dia dah ada allocation. Sekiranya tiada, dia perlu menggunakan guna email eksternal pun boleh, tapi dia access through web saja. Tapi ikut pada standard operasi untuk Microsoft yang sekarang ni, yang tuan-puan yang setiap Politek dapat, setiap license yang diperolehi oleh lecturer, satu student
satu license bersamaan dengan 40 license student. Ada tu soalan. Kejap puan. Okey puan. Biasanya kita perlu letak jawapan yang betul. Biasa kalau jawapannya adalah biru laut, kita perlu letak biru laut. Sebentar ya Puan. Saya sebentar untuk quiz. Okay, sebentar saya. Sebentar saya tunjuk jawab. Puan-puan boleh dekat bahagian, saya share saya punya skrin semula. So dekat sini tuan-puan boleh letak correct answer. Mungkin tuan-puan boleh letak biru laut, biru, dekat sini lah. Option yang lain. Option jawapan saya pada biru, mungkin saya letak biru laut. Biru saja. Tadi biru laut dan saya biru. So tuan-puan boleh tambah dekat sini. Add another correct answer. Okay. So ada soalan lain lagi. Puan Fariza, faham tak yang saya tunjuk tadi? Ataupun saya perlu ulang lagi sekali? Okey, Puan. Terima kasih. So, ada lagi tak soalan daripada tuan-puan? Kalau tak ada, saya serahkan semula kepada Encik Nazra. Okey, Tuan Kaharudin, CLO tu berkaitan dengan apa ya? Boleh terangkan dekat saya so saya faham dan saya boleh beri contoh lah. Cik Kaharudin, boleh ni nak bagi lebih penjelasan berkenaan dengan kaitkan CLO kursus ni.
Cik Karudin boleh unmute. Saya biasanya pada setiap permulaan syllabus. Okey, boleh kenakan kesal khusus dengan soalan. Akan belajar dalam kursus tersebut. Okey, dia berkenaan dengan syllabus. Sekejap. Untuk Tuan Kaharudin, maksud Tuan nak letakkan soalan atau untuk isi silibus untuk silibus lah. Kalau untuk silibus tuan-puan tuan boleh letak dekat bahagian OneNotebook. Share balik. So, saya boleh letak dekat sini. So, dekat depan ni tuan boleh edit untuk letak silibus. Kalau tuan-puan Tuan Kahar nak letak, bentar ya. Kalau untuk soalan, saya rasa tuan-puan boleh buat survey dalam form. Quiz pun bentar. Okey, dalam quiz pun boleh. Sama je. So kat sini quiz tuan boleh letaklah soalan pilihan jawapan ataupun expectation jawapan daripada tuan-puan. So tuan boleh letak soalan dan option ataupun tuan boleh letak multiple option. So boleh pilih lebih dari satu jawapan. Okay, so mungkin correct answer 3. Tiga. So untuk soalan ni saya akan 3 jawapan yang betul dan 1 yang salah. Clear tak Tuan Kaharudin? Untuk Puan Suhana, kalau Puan Suhana tak nak belajar kongsi soalan kuis, Puan Suhana boleh buat pada waktu yang sama. Mungkin Puan Suhana boleh set dalam masa 10 atau 30 minit ataupun 10 minit. So pelajar tak akan kalau Puan nak masukkan kuis dalam kelas notebook pun boleh. Bentar saya. So pergi dekat sini navigation, pergi dekat content. So Puan boleh create lagi satu section, masukkan quiz dekat sini. So letakkan section untuk quiz. So Puan boleh letak di bahagian sini. So soalan boleh Puan letak dekat sini juga.
So student boleh jawab di section quiz. So, untuk yang ni manual. Kalau puan dah sediakan soalan, puan boleh gunakan form lah. So puan limitkan masa, sebagai contoh saya akan post daripada pukul 4. So dalam 4.30 pelajar dah perlu hantar semua quiz lah. Okey, kat sini puan boleh option pilih buat untuk option untuk responses. Dekat sini start pada pukul berapa dan end pada pukul berapa. So mungkin pukul, okey kat sini kita boleh set lah. Kalau sebagai contoh quiz hanya 15 minit. So kita pilih pukul 4. So kita boleh shuffle question untuk semua soalan. Okey. Okey, ada soalan lagi tak? Okey. Okey, terima kasih. Okey, saya serahkan balik kepada Encik Azwan. Okey. Okey, saya dah share QR code dengan link untuk register untuk warga PTSS yang masih lagi belum register untuk kehadiran sesi yang ketiga ini. Sila guna QR code ataupun link yang saya sudah share. Okey, saya maklum Encik Kaharudin. Okey, maklum Puan. So untuk okey, saya minta kepada semua untuk beri isi survey link ni sekali lagi untuk yang sesi yang ketiga. Pasal setiap sesi kita perlu generatekan 3 survey. Jadi memang setiap sesi kena minta bantuan tuan dan puan untuk isikanlah. Okay, saya sharekan juga achievement code untuk tuan puan redeem. Kejap, puan sabar. Okay, saya dah sharekan achievement code. Okey, ada pada semua. Okey, untuk review balik video-video yang telah dirakam ni, saya rasa pihak PTSS akan letak di dalam FB. Jadi saya rasa boleh follow FB PTSS kot. Okay, saya akan share, saya akan stop the recording.